Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita dapat sama-sama hadir. Mudah-mudahan sama-sama kita berada dalam rahmat Allah, rahimani wa rahimakumullah, di atas tujuan kita yang mana yang paling besar dalam hidup adalah apa? Jadikan semuanya ibadah kepada Allah. Allah perintahkan dalam surah 98 ayat yang kelima, surah Al-Bayyinah. Dalam ayat tu Allah sebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah manusia ini, mereka itu, iaitu apa, kaum manusia ataupun secara khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, diperintahkan untuk mengabdikan diri kepada Allah, mukhlisina lahuddin, ikhlas, dalam keadaan mengikhlaskan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah asbab amalan itu diterima, ikhlas, jaga keikhlasan kita. Baik, insya-Allah ini kita sambung. Minta maaf dia sengau sikit. Wah. Ayat 19 surah Al-Mulk. Saya tak tulis lah kot kita mungkin saya tulis di mana-mana perkataan penting untuk kita huraikan, insya-Allah. Cuba kita baca ayat tu, surah 67 ayat yang ke-19. Kalau boleh ada mushaf lagi, kita buka lah. Sebab antara langkah untuk kita mendapat manfaat yang besar daripada kalam Allah yang mana sifatnya sangat hebat. Sebelum kita mulakan ni, saya nak nyatakan Allah memberi sifat-sifat kepada Al-Quran ni, sifat yang cukup sempurna, yang hebat. Quran ni sebagai petunjuk kepada kita semua, umat manusia ni. Dalam surah 10 ayat 57, buka dulu surah 10 ayat 57. Muka surat 215 kalau dah ada jumpa tu. Tengok muka surat 215. Surah Yunus. Surah 10. Ayat 57. Saya bacakan ayat dia dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Qad ja'atkum. Jadi qad dalam bahasa Arab makna dia apa? Dia makna dia ada makna taukid dengan tahqiq. Dua-dua tu. Jadi kalau inna sesungguhnya juga, apa beza inna dengan qad? Jadi memang ada makna taukid, tapi dia ada lebih lagi apa? Dia ada tahqiq. Ta, ha, qaf, ya, qaf. Tahqiq ni maknanya apa? Pengesahan. Pengesahan, cop. Memang sah ni. Ini saya luluskan, sahkan. Benarnya Quran. Sebab tu Allah kata benar-benar, sesungguhnya, pasti. Allah dah sahkan. Jangan ragu-ragu dengan hal ni, sebab ini kata-kata Allah. Kita jangan ragu. Qad ja'atkum, pasti, sungguh-sungguh telah datang kepada kamu mau'izah. Apa mau'izah? Bimbingan, nasihat, pesanan. Mir rabbikum, daripada pencipta kamu, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penawar bagi penyakit yang ada dalam jiwa, dalam hati manusia. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Ada 4 perkara yang Allah sifatkan dengan Quran. Pertama, Quran ni adalah mau'izah. Siapa yang nak dengar pelajaran yang terbaik, mau'izah ni adalah Al-Quran. Dan siapa yang nak mengajar anak dia supaya anak dia terpelajar, pelajaran terbaik adalah Al-Quran. Dan sesiapa yang nak mengubati jiwa dia yang mati, jiwa ni ada 3 jenis. Hati ni ada 3. Satu, hati yang mati. Satu, hati yang keras. Satu, hati yang sakit. Hati yang mati kita perlu hidupkan. Hati yang keras perlu dilembutkan. Hati yang sakit perlu diubati bagi dia sihat. Dan semua penyakit hati, mati, sakit dan keras itu adalah penyakit hati bagi siapa? Orang-orang yang Allah sebut dalam Quran, yang Allah cela-cela dalam Al-Quran. Dalam surah 47 ayat 24. Jadi apa punca hati itu dia jadi begitu? Surah 47 ayat 24. Muhammad. Ayat 24. Ini punca hati itu mula ada masalah pertama. Tertutup dulu. Jadi sebelum hati itu mati, hati kita ni ada penyakit dan hati kita ada hati menjadi keras. Punca pertama adalah menutupi kebenaran untuk masuk dulu. Dia sombong dengan kebenaran. Allah kata apa? Dengan cara apa? Dia tak nak tadabbur Al-Quran ni, memerhatikan pelajaran daripada Allah. Tadi Allah kata mau'izah. Itu syarat pertama dulu. Sebab tu Allah tanya dalam ayat ni apa? Afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapalah manusia ni, mereka ni tak nak tadabbur Quran, tak nak tengok Quran. Perhatikan pelajaran yang Allah pencipta kamu nak bagi ni. Allah kata apa? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka ni dah ada apa? Kunci sampai tertutup. Dan kemudian hati itu akan keras bila mana apa? Kunci kalau kita biarkan lama-lama dia buat apa? Dia akan jadi apa? Tak buka-buka kunci tu jadi apa? Karat. Lepas tu boleh buka tak? Kena ketuk je pergi pecah. Bila biarlah lama sampai berhabuk. Sama juga dengan mau'izah daripada Allah, kita pun biar lapuk je. Orang panggil Quran apa? Quran buruk kan? Apa lapuknya? Lapuk, nasihat-nasihatnya jadi lapuk. Dan kita tak pernah pun rasa nak beri hati kita, beri pendengaran kita, beri penglihatan kita untuk betul-betul fokus lihat pada ayat-ayat Allah. Betul-betul tengok ayat-ayat Allah. Tak pernah. Jadi itu lama-lama hati jadi keras. Dengar pun tak rasa apa-apa dah. Sekadar berlalu macam itu saja. Sebab itu Allah tanya kepada kita yang mengaku mukmin. Cuba buka surah 57. Ayat yang ke-16. Ayat ni orang panggil rawatan ni, syifa juga. Bukanlah syifa untuk ni, tapi untuk menghibur jiwa yang terlupa. Cuba tengok Allah tegur kepada manusia. Buka surah 57 ayat 16. Ni hati yang mana? Yang keras. Punca tadi ditutuplah. Peringatan Allah, nasihat-nasihat semua dia tak nak pergi. Dia ambil yang lain je. Dia boleh begitu ambil perhatian pada yang lain, tapi bila dengan Quran dia buat sambil lewa je. Patut tak? Tak patut. Quran lebih kita patut gairah nak tengok apa Allah sebut. Kenapa yang lain kita bukan main lagi? WhatsApp orang kita bagi, bukan main nak tengok dengan detail. Tapi tiba-tiba Quran kita macam tak apa, macam tu je. Patut tak kita dengan Quran macam tu? Kita akan kena tanya dengan Allah nanti. Dengan apa yang aku turunkan, dengan yang makhluk aku buat,
kamu buat apa? Mana yang kamu lebih utamakan? Sebab itu kita kena fikirkan balik, muhasabah balik. Yang Allah kata apa? Alam ya'ni lilladzina amanu. Belumkah sampai masanya untuk orang yang dia mengaku beriman? Amanu fi'il madi. Maknanya apa? Benda tu dah berlaku dan boleh jadi berlaku masa tu je lah. Dia mengaku beriman, kemudian dia tidak apa dia? Menjalankan pengakuan dia tu. Faham? Jadi belumkah tiba masanya orang yang kata dia beriman? Untuk apa? Bukti beriman apa? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Untuk diberi hati dia, kulub. Hati dia rasa tunduk dengan peringatan Allah. Tunduk hati dia dengan peringatan Allah, khusyuk. Macam mana cara khusyuk? Nanti kita tengok ayat dia. Li dzikrillah, dengan peringatan Allah ni. Wa ma nazala minal haqq, dan kebenaran yang turun. Apa yang turun daripada kebenaran ini? Wala, Allah kata, Allah ingatkan, wala yakunu kalladzina utul kitab. Janganlah kamu jadi seperti orang yang diberikan kitab. Min qablu, dari sebelum ini. Dulu ada golongan yang diberi kitab, Taurat, Injil. Perbezaan antara Nabi Isa dengan jarak dia berapa? 600 tahun lebih kurang. Dah lama dah. Apa berlaku pada kitab mereka? Masa yang panjang, tak ada nilai dah. Itulah berlaku pada kitab-kitab terdahulu, dan boleh juga berlaku pada kita hari ini. Jadi Allah kata fatala alaihimul amad. Lalu biar masa panjang kitab tu jadi begitu je. Kita pun tengok gitu je. Apa berlaku? Faqasat qulubuhum. Ini punca hati keras. Kita abaikan lama kitab Allah ni, tak nak pun sungguh-sungguh ambil nak belajar. Bila ada masa pun kita boleh sambil lewa. Ini tak patut berlaku. Jadi Allah kata apa? Akhirnya jadi apa? Wa katsirun minhum fasiqun. Dan ramai nanti daripada kalangan mereka ada jadi orang yang fasik. Fasik ni adalah dia akan cabut perintah Allah. Dan dia akan keluar daripada perintah-perintah Allah banyak, dalam keadaan dia tak sedar pun hal tersebut. Baik. Jadi perkara yang mauizah Quran ni dapat pada golongan yang macam mana? Cuba kita buka surah Qaf, surah 50. Surah 50 ayat 37. 50 ayat 37. Jadi Allah bagi 3 syarat. Siapa yang dapat nak ubat keras hati dia tu, nak bagi lembut, yang mati nak bagi hidup, yang sakit nak bagi dia sihat balik, supaya akhirnya dia terkesan dengan ayat Allah. Itu tanda dah sihat dah tu. Dia akan menangis ke, dia akan tersentuh. Apa berlaku? Apa cara dia? Dalam surah ini, cuba tengok. Itu inna fi zalik, sesungguhnya pada yang demikian itu. Iaitu ni cerita tentang apa? Kalau kita baca surah Qaf daripada awal, semuanya cerita tentang fasa-fasa hidup di dunia. Kemudian adanya penjaga malaikat Raqibun Atid, kemudian fasa dia lepas mati, kan? Dan apa berlaku lepas tu. Jadi kat mana nak tahu hal tersebut? Itulah dalam Quran lah yang cerita. Dan semua itu tujuannya apa? Itulah sebagai nasihat Allah kepada manusia ni. Banyaklah. Dan ada perintah, ada larangan, semua tu ada dalam Quran. Tapi walaupun sebanyak mana pun, ada berapa ayat dalam Quran? 6,236 ayat. Banyak. 6,236 ayat. Alangkah ruginya walaupun satu tak rasa apa-apa. Sebab itu Allah kata, sebab apa Allah kata? Sebab ayat tu walaupun 6,236 ayat banyak pun, tapi ada orang dia tak dapat apa pun, satu ayat pun dia tak dapat. Walaupun depan mata dia hari ni Quran mudah je. Apa Quran ni hari ni? Quran, Allah kata Quran ni mudah. Dah lama dah. Jadi Allah kata, kenapa? Sesungguhnya pada demikian itu, nasihat-nasihat yang Allah beri ni semua hanyalah la zikra, hanya jadi peringatan untuk siapa? Liman kana lahu qalbun. Orang yang memiliki hati dia, yang beri hati dia pada ayat Allah ni, peringatan. Dan apa dia punya alat makrifah dia buat apa? Ni hati dalam. Alat makrifah dia buat apa? Au alqas-sam'a. Tengok ni telinga dia. Dia buat apa? Dia memasang telinga dia nak dengar firman Allah.
wa huwa syahid, dan mata dia betul-betul apa? Memberikan fokus, saksi kepada ayat Allah. Tengok ayat Allah macam tu. Macam kita boleh tengok WhatsApp bukan main ni. Tapi tengok Quran tak nak tengok. Tak patut lah. Ayat Allah ni kita nak baca sama-sama. Tak patut. Jadi ini satu perkara yang boleh cuba kita fikirkan. Kita nak mati nak jumpa Allah nanti. Kita boleh jawab tak dengan apa yang kita buat? Jadi kita kena fikirkan. Mana double standard kita ni dengan akhirat kita dengan dunia kita. Jadi tak patut kita buat demikian. Dan sebab itulah Allah sebut lagi dengan surah yang lain. Cuba tengok surah 36. Surah apa Saya lupa nama surah Yasin. Surah Yasin ayat 11. Ada lagi satu perkara yang perlu ada pada hati tu bila dengar peringatan Allah ni. 36 ayat 11. Ingat tu, ramai dah hafal kot surah ni Allah kata, innama tunziru manittaba'a zikra. Sesungguhnya tidak lain engkau Muhammad, iaitu Al-Quran ni apa yang Nabi sampaikan, engkau hanya dapat memberikan peringatan, ancaman. Dia ada dua, satu busyra, satu lagi inzar. Dua bentuk sudut peringatan ni, satu ancaman, satu berita gembira. Sesungguhnya engkau hanya dapat memberi peringatan kepada siapa? Manittaba'a zikra, orang yang memang dia nak ikut peringatan. Wa khasyiyar rahman, dan dia takutkan ar-rahman. Hari ni ayat dia ada ar-rahman, nanti kita tengok. Bil ghaib, dalam keadaan Allah itu tak nampak. Dalam keadaan dia juga ketika itu berseorangan. Kenapa diingat ayat-ayat Allah ni? Jadi fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka gembirakanlah orang-orang yang apa? Yang menyerahkan hati dia, yang nak ikut peringatan ni dan yang takutkan Ar-Rahman ni, dengan berita gembira dan keampunan serta pahala yang mulia untuk mereka. Dalam surah ni juga, dalam surah ni cuba tengok, Quran ni untuk orang yang apa? Hati yang hidup boleh dapat Quran. Kalau hati dia mati memang tak dapat apa-apa. Allah umpamakan tu. Cuba tengok dalam surah yang sama ni, ayat 70. Ayat 70. Surah Yasin juga. Dalam ayat 69 tu kalau kita tengok, wa ma 'allamnahu syi'ra, dan tidaklah kami ajarkannya syair. Syair ni umpama lagu hari ni, tapi sebenarnya dia lebih kepada puisi tu. Syair ni dia dulu tak ada macam kita. Hari ni dengan teknologi muzik banyak, dengan tambahan kan. Ni zaman dulu begitu saja. Jadi Allah tak menyamakan, tak boleh menyamakan itu. Jadi kita sebab apa? Dengan lagu tujuannya apa? Sekadar nak melayani kita punya apa? Telinga kita. Quran berbeza. Jadi tidaklah kami ajarkannya syi'ra, syair Muhammad ni. Dan kita tak boleh anggap Quran ni macam sekadar tu. Sekadar nak menyanyi lagu, nyanyi, baca je. Gitu je. Boleh tak? Kita nyanyi lagu, contohnya kita nyanyi lagu apa? Lagu putus cinta. Contohlah kan. Lagu dulu-dulu kan. Cerita lagu tu pasal putus cinta. Kita putus cinta tak? Tak pun. Faham tak? Kita dah kahwin pun contohnya. Ni cerita orang-orang bujang banyak lah lagu-lagu dulu. Itu lagu lah. Salah tak? Suka hati lah lagu itu. Tapi benda ni bersalahan lah. Quran macam tu lah. Kita cakap, baca tapi tak buat apa-apa. Tak nak faham. Lagu tak ada masalah. Sebab tu Allah kata jangan buat Quran macam lagu. Baca je. Boleh? Tak boleh. Allah kata apa? Tidak kami ajarkan dia itu. Wama yang barilah, dan tak layak pun Quran disamakan dengan tu. Tak layak. Jadi in huwa illa zikrun, Quran ni peringatan. Tengok Allah kata peringatan kepada kita semua.
Wa Qur'anun mubin, dan bacaan yang sangat jelas nyata tentang apa kita, ke mana kita nak pergi lepas mati, ke mana kita nak sebenarnya hidup kita ni. Jelas, Quran dah telah menjelaskan. Dan siapa yang dapat semua ni? Liyunzira man kana hayyan, untuk memberi peringatan kepada orang yang hayyan. Apa dia hayyan? Dalam tafsir sebenarnya apa makna dia? Hayyan qalb, hati dia hidup, yang hidup hatinya. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan menentusahkan orang-orang yang siapa yang ingkar, dia akan dapat azab. Lepas ni dia tak boleh petikai. Saya tak tahu benda ni. Tak, Quran tujuan ni itulah datang dia. Siapa yang ingkar, aku dah beritahu awal lah. So tak ada lagi depan ni nak apa? Lari lagi dah dengan hal tersebut. Inilah Al-Quran. Sebab itu Allah buat perumpamaan. Quran ni adalah penyelesai semua masalah kita dalam kehidupan ni. Baik. Cuba tengok surah 6 ayat 122. Jadi ada orang yang hidup tapi hati dia mati rupanya. Bila hati mati? Bila peringatan Allah tak ada dalam jiwa. Dan Allah umpamakan dia macam maitan, mayat hidup. Orang yang peringatan Allah tak ada dalam jiwa dia ibarat mayat hidup. Cuba tengok ayat ni. Allah kata apa? Awaman kana maitan. Adakah orang yang dia mati, fa ahyainahu, lalu kami hidupkannya. Ni Allah buat ni kinayah ni ya. Tahu? Ini kalau cerita dekat orang dahulunya sebelum Quran datang. Semuanya hati mati. Semuanya hidup dalam keadaan tak ada petunjuk. Adakah sama orang yang dulunya dia mati, hati dia mati? Tapi tak sebut hati sebab pun kinayah, Allah nak bagi kata pedih sikit. Kita ni banyak dalam Quran macam tu. Allah nak bagi kita rasa terasa pedih lagi. Allah suruh cakap mati je, bukan mati hati, tak rasa sangat. Mati hati ya okey lah. Orang yang mati seolah mati tu betul mati, mayat dia tak ada apa-apa nilai. Jadi lalu Allah kata fa ahyainahu, lalu kami pun hidupkan dia. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikannya cahaya. Orang ni yang hidup dengan peringatan Allah ni, yamshi bihi finnas, lalu dia berjalan dengan manusia. Kaman mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Adakah orang yang macam ni, yang dulunya dia hidup dalam keadaan Quran tak ada, dia tak ada jiwa dia dengan peringatan Allah, lalu setelah dia berubah, dia hidup, Allah hidupkan dia dengan nurul Quran ni, nurul hidayah, nurul iman, nurul taufik. Banyak kita suruh nama-namakan kan nama anak kita. Allah hidupkan dia dengan Quran ni. Apa berlaku? Sama tak dia dengan orang yang terus berada dalam kegelapan dan tak dapat keluar daripada hal tersebut? Dia tak tahu pun. Jadi demikianlah Allah kata kadzalika yuzayyina lil kafirina ma kanu ya'mal. Demikianlah kami hiaskan, Allah hiaskan orang-orang yang ingkar ni apa yang mereka kerjakan. Jadi inilah hati yang mati. Maka jalan nak hidupkan apa? Nur tu. Kita kena kembali pada apa? Ni, peringatan Allah. Berilah perhatian kita, bagi hati kita. Orang kata bagi apa? Bagilah muka. Kan? Orang kata nak bagi hormat mana, bagilah muka sikit. Tapi kita bukan patut bagi, wajib bagi ni. Wajib. Ini tanda syukur kita kepada Allah. Baik. Cuba tengok dalam surah yang kita bincang sekarang, surah 67 ayat 19. Maaf saya tak bergerak sangat ni. Ayat 19. Sambungan ayat dia apa? Jadi kita dah bincang pada yang lepas. Awalam, kita tengok. Awalam yarau ila tayri fawqahum. Tidakkah mereka melihat kepada burung? Kat mana? Di atas mereka. Hebat. Allah suruh kita perhatikan. Dan banyak ayat-ayat Quran yang Allah suruh kita perhatikan atas dan bawah. Itu salah satu jalan untuk kita aplikasikan
peringatan Allah ni supaya dia memberi kesan kat jiwa kita. Allah suruh tengok langit bumi. Contohnya surah Al-Mulk yang awal-awal Allah suruh tengok apa? Surah ni juga, kan? Mula-mula sekali Allah suruh tengok apa dulu? Langit. Pasal ayat ni seterusnya Allah suruh tengok bawah sikit dari langit, apa dia? Burung. Kalau langit tak dapat apa-apa kat kamu, cuba tengok burung pula. Begitu sekali Allah ni berusaha nak apa? Bagi manusia ni sedarlah. Jadi tidakkah mereka melihat kepada burung fawqahum, yang berada di atas mereka, safatin wa yaqbid, yang mengembangkan dan menutup sayap. Kita dah bincangkan ni, ingat lagi. Safat mengembang dalam bentuk isim. Yaqbid fi'il mudhari'. Fi'il. Jadi dominannya burung adalah buka kepak, bukan tutup. Ditutup sebab nak rehat je. Lebih dominan dia buka. Dan burung ni rezeki dia kat mana? Burung rezeki kat mana? Kat udara ke kat bawah? Oh, hebat Tapi pernah tak putus rezeki burung ni? Tak pernah. Kita banyak putus rezeki. Kita lagi teruk burung. Pernah tak burung bimbang rezeki dia? Kita yang padahal burung kat udara tempat dia terbang, tapi tak bimbang burung rezeki dia jauh kat bawah. Kita pula yang memang kat bawah ni bimbang rezeki, seolah Allah ni tak reti nak bagi rezeki kat kita. Masalah ni, kan? Kena fikirkan. Jadi Allah suruh kita perhatikan. Dan bila Allah kata apa? Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahan pun burung tersebut. Ada tak tali ke, tahan ke, macam kipas ni? Tak ada. Kecuali siapa? Ar-Rahman. Tengok Allah sebut, bukan Allah sebut Allah. Boleh tak sebut? Ma yumsikuhunna illa Allah. Samalah. Tapi Allah kata illa Rahman. Sebab apa? Allah nak suruh kita perhatikan sesuatu. Apa dia? Dengan rahmat Allah semua ni terjadi. Besarnya rahmat Allah. Burung, berapa juta burung, bukan juta, bilion burung, kalau serentak terbang tu, tak tahu berapa. Kita kalau kapal terbang pun ada yang hilang dari radar, tak dapat kesan sampai sudah pun ada, kan? Sebesar-besar kapal terbang pun, teknologi hebat mana pun, dengan ramai pengawalnya tu, jaga pun, habis gitu juga. Tapi burung ni, tengok, begitu Allah nak tunjukkan besarnya rahmat dia kepada manusia. Kemudian sebab itu, kalau kita gambarkan betapa sibuknya Allah ni menguruskan makhluknya. Cuba kita tengok surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ini satu nikmat. Surah Ar-Rahman ayat 29. Ayat 29 hingga 30. Saya tulis sikit. Apa tadi? Surah merah. Surah Ar-Rahman ayat berapa? 29 hingga 30. Ar-Rahman. Kalau kita lihat di situ, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Apa ni maksud dia? Yas'aluhu tu, dia meminta kepada Allah. Semua makhluk yang ada di langit dan bumi ni semuanya meminta kepada Allah. Yas'aluhu. Jadi minta ni ada banyak makna lah. Ada yang bawa makna apa? Perlukan. Secara tak langsung kita perlukan. Belum tentu kita minta, tapi bila kita dapat tu memang kita tahu, kita rasa memang perlu. Jadi semua bergantung kepada Allah dalam banyak perkara, bahkan dalam tanah pun, ulat-ulat sekecil-kecilnya mikro pun sama. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukan untuk apa?
berikan apa saja yang nikmat kepada makhluk-makhluk dia yang dia ciptakan. Subhanallah. Jadi kalau ini, sebab tu dalam ayat yang lain sebelum tu kita tengok, sebab tu Allah tutup dengan apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kamu nak dustakan, wahai jin dan manusia? Dalam surah yang lain, surah 14 ayat 34 ada makna tu kan? Apa ayat tu? Sekejap saya tengok. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Cuba tengok ayat 14 ayat 34 rasa. Betul? Betul tak? Wa atakum, Allah kata, dan dia berikan kamu min kulli ma. Okey, dalam qiraat lain ada yang baca macam ni, wa atakum min kullin. Dia tidak mengidhafahkan kullima tu. Kullima kan idhafah kan? Kulli dengan ma idhafah, maka dihilang tanwin. Kan? Mudhaf ilaih. Kulli mudhaf, ma mudhaf ilaih. Ada yang baca qiraat lain dan ni sahih juga. Iaitu dia kullin. Dia tutup kat situ. Dia nakirahkan kullin. Kerana ma tu bukan ma isim. Ma tu nafi. Apa tu maksud dia? Dan dia berikan kepada kamu daripada segala-galanya. Ma tu tidak. Yang tidak kamu minta. Faham? Betul tak? Ada tak? Makna dia betul juga. Kan? Yang ni dia berikan kamu dari segala apa yang kamu minta. Dua ayat tu dia boleh, dua-dua betul. Satu, Allah beri yang kita minta, Allah beri. Kadang-kadang banyak yang kita tak minta pun Allah bagi. Ar-Rahman, ini Ar-Rahman. Contoh, pernah tak kita minta masa lahir dulu? Kan? Banyak yang paling banyak sekali masa kita lahir lah. Tak minta pun susu, tak minta pun apa benda, tak minta pun untuk orang siapkan kita. Kan? Masih kecil mana kita nak minta. Tapi kerana rahmat Allah ni, kita dapat keperluan kita semua. Itu nikmat yang banyak. Dan banyak lagi dalam hidup kita ni nikmat yang kita tak minta pun macam ni. Tapi Allah bagi je, tanpa perlu bayar apa-apa kos pun. Allah nak kos kita apa? Apa kita belikan pada dia? Tadi apa dia? Taat. Apa tadi apa? Man kana lahu qalbun, berilah hati kita pada Allah ni. Antaranya macam mana cara dia? Kat mana nak cari dia? Ni, kitab Allah, firman dia, cari kat sini. Jadi itu semua nikmat yang besar. Sebab tu Allah kata apa? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Terlalu banyak perkara yang kamu tak sedar pun. Jadi kalau nak kita kira untuk bersyukur dengan semua nikmat, takkan mampu kita syukur. Sebab tu kita kena banyak istighfar. Kena selalu istighfar. Itulah nama, inilah yang disebut Ar-Rahman. Ar-Rahman ni. Allah Ar-Rahman. Baik. Apa makna Rahman ni? Rahmat. Sebab itu dalam surah 6 ayat yang ke 54. Surah 6 ayat 54. Ini tadi 6. Surah apa tadi kita bagi ya? 14 kan? 14:34. Ingat surah ni. Kita buka balik ni, cuba tengok. Renung satu ayat dengan penuh perasaan, rasa nangis tu lebih baik lagi. Itu pun salah satu juga cara kita nak apa? Ajar jiwa kita ni supaya apa? Terkesan dengan bimbingan mauizah daripada Allah ni.
Surah 6 ayat 54. Betul ke? Ayat dia di tengah-tengah tu kita tengok kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Jadi ar-rahman ni daripada perkataan rahmah. Jadi pertama sebenarnya perkataan rahmah rahmah asal dia rahima yarhamu rahmatan. Lalu baru muncul dua sifat yang Allah utarakan sejak dari mula kita baca lagi. Bismillahirrahman Ar-Rahim. Dua-dua nampak sama daripada kalimah yang sama, rahmah. Tapi bila Allah sifatkan dia dengan dua nama yang berbeza ni, dia dah makna dia lain. Pertama, Rahman hanya sifatnya pada Allah semata-mata. Tidak boleh disifatkan kepada makhluk Allah langsung. Rahman tak ada. Tapi kita kena Abdul Rahman. Manakala Rahim, Allah ada sifatkan Rahim ni kepada Nabi SAW dalam Quran. Dalam surah 9 ayat 128 kita boleh baca biasanya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Rahim tu maksud dikasih raufur rahim siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahim itu pertama. Rahman khusus milik Allah, ya, sifat dia. Dan Rahim ni Allah ada letakkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya. Dan rahmat adalah apa? Rahman ni lah keseluruhan kepemurahan Allah kepada semua makhluk dia. Rahman dia pemurahnya Allah kepada semua makhluk dia tanpa mengira siapa pun mereka. Tanpa mengira siapa pun. Rahmannya Allah kat Fir'aun pun ada. Kalau ikut kan, semua makhluk ada dapat rahman Allah di muka bumi ni. Manakala Rahim hanya untuk orang beriman sahaja. Itu antara perbezaan dua ni lah. Jadi dalam ayat surah Al-Mulk ni kita baca ni, apa ayat dia? Ma yumsikuhunna. Yumsiku ni maknanya menahan. Menahan apa? Jatuh. Illa Rahman. Jadi sama juga dalam surah 11 ayat yang ke-6. Allah tutup dengan innahu bikulli syai'in basir kan, dalam surah tu. Allah Maha melihat segala sesuatu makhluk dia. Allah Maha uruskan tadi, kita dah baca tadi surah-surah tadi. Dan dalam ayat surah 11 ayat 6 ni apa? Allah sebutkan wama min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu pun makhluk, dabbah ni juga termasuklah manusia jugalah, yang berjalan di muka bumi ini, melainkan rezekinya semua apa dia? Ditanggung Allah yang memberikannya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dan dia tahu, Allah Maha mengetahui apa? Tempat mustaqarra, berdiamnya mereka, tinggal. Wa mustaudaha, apa dia? Simpanan. Ada yang menafsirkan juga apa? Tempat mereka tinggal dan tempat mereka akan mati. Kullu fi kitabim mubin. Kesemuanya berada dalam kitab perencanaan Allah yang nyata, yang telah tertulis. Jadi rezeki ini adalah satu ketetapan. Sebab itu manusia, apa punca, antara punca besar manusia ni, dia akhirnya mengabdikan diri kepada Allah, sama ada di pinggir-pinggir je
ataupun langsung tak peduli nak jadi hamba Allah betul-betul, punca dia apa? Antara punca dia rezeki lah. Sebab bimbang rezeki akhirnya apa? Dia pun jadi macam itulah. Cuba tengok surah 51 ayat 56.